ahli syurga. Semua pekat tunggu lagi masuk seorang lelaki. Ya salam, dia ni kami tak kenal pun. Dia ni orang biasa saja dalam tempat kami. Dia ni orang yang kita katakan ala kadar sahaja. Tapi bagaimana Nabi pergi habaq kata dia ni ahli syurga? Sebab tu dalam riwayat tersebut ada sahabat yang pergi jumpa dia. Ini minta maaf banyaklah. Boleh tak aku nak pergi tidur rumah hang 2-3 hari? Nampak? Boleh tak aku nak pergi tidur rumah hang 2-3 hari? Pasal apa sahabat sampai gamak nak pergi tidur rumah kawan tu? Pasal nak tahu apa dia rahsia yang Allah Ta'ala angkat darajat dia sebagai orang yang sebagai salah seorang ahli syurga. Ada lagi dahsyat lagi di antaranya ialah Allah Ta'ala melalui lisan Nabi SAW jamin terus mereka ni masuk syurga. Di antaranya asyarah mubasyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang Allah jamin melalui lisan Nabi orang ni syurga belakang. Nabi kata apa? 10 orang ni confirm dah masuk syurga. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, lagi 6 orang. Nanti kita sebut dah tu. Di antaranya sebab tu dalam martabat sahabat pun, di antaranya ialah yang paling kemuliaan itu walaupun benda itu masih lagi bukanlah ijma' ulama, masih lagi ada perbahasan para ulama dan sebagainya, tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa semua Sayyidina Abu Bakar, lepas tu Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, lepas tu ada lagi sahabat-sahabat yang lain mengikut lah kali, ada tambah pula yang 313 yang sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dan sebagainya. Jadi zaman tu kita tak tahu. Bahkan ada yang zaman mai selepas Nabi pun Nabi beritahu dia ni orang bagus. Di antaranya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni hidup zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Tapi Nabi habaq kat dia ni orang bagus. Dia ni orang bagus, dia ni orang mulia. Umar, kalau hang jumpa dia, hang kena minta doa daripada dia, minta suruh dia doa kat hang. Itu ada tanda-tandanya zaman tersebut. Kita orang ni tak ada dah. Mana ada buat ustaz kemas terang mana pun main buat abang pangah duduk syurga tapi nombor 3. Tingkat nombor 3 ya. Nah, ada Bang Zaid boleh gagah lah nombor 3 juga tapi jiran belah kanan. Nah, bila ramai-ramai ni saya agak boleh tinggi, kemas kat dia juga. Ustaz tu kemas kat dia juga. Siapa boleh lagu tu. Zaman lah tak ada dah. Mubasyarat, cerita kegembiraan tu, cerita khabar gembira tu kita tak ada dah. Melainkan dengan ru'yah salihah ataupun kita katakan mimpi-mimpi yang salih. Itu pun bukan muktamad. Maka kita hari ini macam mana kita nak tahu kita ni di antara orang yang ada buat amal dan amal salih kita Allah Ta'ala terima? Di antaranya ialah al-hasanu, kebaikan al-hasanah, kebaikan itu didatangi ataupun atba'uha bil hasanati taliyah, yang mai pula kebaikan setelah daripada dia. Maka itu tanda. Kalau hari ni kita infak, kita buat sedekah dalam tabung masjid surau, lepas tu keluar mengumpat, kemungkinan infak kita pertama tu Allah Ta'ala tak terima. Mungkin hari ni kita puasa, buka puasa, duk pergi zalim ke orang pula, mungkin puasa kita tu Allah Ta'ala tak terima. Mungkin ada benda yang menyebabkan Allah Ta'ala tak terima amal kita tu. Ada? Sebab tu kita harapkan insya-Allah moga-moga amal yang kita buat dalam bulan Ramadan ini dulu ni Allah Ta'ala terima, maka mengikuti kebaikan demi kebaikan demi kebaikan sampailah kita meninggal dunia nanti insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, hadis yang ke ada hadis 13. Bosan pusing bikut tu tak habis kat setahun. Mengucapkan sifat lepas solat subuh, betul? Ada siapa tanda? Saya ni kenal dengan tuan-tuan banyak kali, kes tu bawa kitab. Nak tanda sendiri ke ni? Sebelah pula ada. Tadi 13 ni sebelah ulang balik dah. Dukhan dengan Jumaat ni. Okey, sebelah tak? Baik. Hadis yang ke sebelah. Ada tanda. Boleh kat dia belakang. Ada. Bangki tu kita tanda bangki. Bukan sebelum ni tak bawa kitab bangki. Orang tolong tanda. Baik, insya-Allah. Hadis yang ke-11 membaca surah Ad-Dukhan dan Yasin pada malam Jumaat. An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a lailatal jum'ati Hamim Ad-Dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa yang membaca pada malam Jumaat surah Hamim Ad-Dukhan dan juga surah Yasin, maka jadilah dia pada subuh harinya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Abu Ya'la. Baik, keterangan dalam Quran dia ada banyak surah-surah yang mempunyai kelebihan, bahkan setiap surah mempunyai kelebihan yang tertentu. Dan setiap surah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ialah surah yang dalam Quran ini ada surah Ad-Dukhan dengan surah Yasin. Surah Ad-Dukhan ni pun mungkin ada yang kita tak bisa baca, tapi tuan-tuan bisa baca. Aku duk baca Quran, duk khatam Quran pun tak bisa baca. Jadi surah Ad-Dukhan ni dia adalah surah yang ke-44 daripada Al-Quran dan dia ada 59 ayat. Dinamakan dengan Ad-Dukhan ini kerana perkataan ini ada dalam ayat yang ke-10 memberi maksud asap ataupun kabut. Surah Ad-Dukhan ni termasuk dalam pembahagian surah Al-Makkiyah. Surah Al-Makkiyah ni bukan surah Makki. Ada surah ni ajak Makki dah. Surah Makkiyah ni adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah, ataupun turun masa Nabi duduk di Mekah, ataupun turun di kawasan yang berhampiran dengan Mekah. Maka disebutkan surah Al-Makkiyah. Dalam surah ini terdapat ancaman daripada Allah Ta'ala terhadap kaum kafir musyrikin 34 yang menentang Nabi Muhammad SAW bahawa mereka akan ditimpakan azab yang pedih semasa langit membawa asap kemarau yang menyebabkan kebuluran yang amat dahsyat. Itu dia tuan-tuan. Memang salah satu azabnya, di antara azab bahkan hari kiamat nanti pun ada berlaku yang dikatakan kabus ataupun asap yang banyak akan keluar daripada bumi pada hari kiamat kelak. Dan kita katakan bahawasanya azab-azab ini di antara azab yang sangat-sangat pedih. Terdapat beberapa kelebihan pada surah ini, antaranya ialah siapa-siapa yang baca pada malam Jumaat maka akan berpagilah dia dalam keadaan diampunkan oleh Allah Ta'ala dan akan dikawinkan dengan hurul ain, bidadari kelak. Alhamdulillah. Tu dia. Bangki tanya hadis ni sahih ke tak? Okey, baik. Ya, okey, baik. Soalan yang baik. Cumanya kita nak komen sikit berdasarkan kepada pertanyaan tadi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ini bukan COVID lah. Nampak tuan. Mensik dah. Duk bersih ni bukan COVID. Saya kira kata COVID pula. Saya lagi tutup pula surau kami. Tak. Saya orang kata apa, buat operation dulu. Jadi ada masa-masa yang panjang tu kena ambil ubat sikit, kena semua tu. Jadi lama-lama sekali ni tak ambil ubat lama, bersin pula. Doktor kita tak ada doktor apa? Ni doktor kita lelaki. Tak sihat. Dia tak boleh tanya dia. Baik. Okey, khair, sambung. Baik. Soalan Bangki. Saya pun tak tahu soalan Bangki nak tanya ni, nak tahu ke nak tanya nak teh ke? Kemas cara tu. Tapi Bangki orang bagus dia. Cuma bila Bangki tanya nak sebut juga. Adakah perlu untuk beramal itu dengan hadis sahih? Ini soalan. Adakah perlu untuk beramal itu dengan hadis sahih? Baik. Kalaulah kita menceritakan hadis ini sahih ataupun tidak, bagi kita orang awam, apa faedahnya? Apa faedahnya? Misalan, kalau saya kata saya maklum balik dekat Bangki, saya kata hadis ni sahih. Apa memberi faedah kepada Abangki atas sahihnya hadis ini? Ataupun saya kata, hadis ni dhaif. Apa pula faedahnya bagi Bangki dan sahabat-sahabat kita semuanya berkenaan dengan status hadis ni? Kalau saya pergi kata, hadis ni bukan tekat dhaif, mungkar pula dia, bahkan maudhu' pula dia, kan? Baik, apa pula faedahnya bagi kita? Baik, yang pertamanya tuan-tuan, memang untuk meriwayatkan mana-mana hadis, maka perlu kita riwayatkan hadis-hadis yang hasan ataupun sahih. Kalau dhaif, kena habaq. Sebab itu adab kita dalam meriwayatkan hadis,
Kalau dalam bahasa Arabnya kita akan guna uslub tad'if ataupun uslub nak habaq kata hadis tu lemah. Contoh apa dia? Qila itu maksud dia dikatakan, ada riwayat. Ada satu riwayat pernah sebut dalam kitab macam tu, kita meriwayatkan hadis tersebut dengan bahasa-bahasa macam tu. Ada dikisahkan kepada kami satu riwayat, ada dihabaq pada kami satu riwayat, ada nak cerita kat tuan-tuan ni satu riwayat yang juga disebut, tapi disebut dalam sekian-sekian. Itu uslub ataupun cara kita nak meriwayatkan hadis dhaif. Maksudnya kalau kita dengar lagu tu ada orang ulama-ulama hadis cerita kata perkataan macam tu, maka itu adalah hadis dhaif yang mana didatangkan hadis tersebut tak disandakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis hasan ataupun hadis sahih, maka kita kena habaq contoh bahasa dia dengan uslub yang betul, dengan kita katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah bersabda. Maksudnya kita yakin betul hadis ni mai daripada Nabi SAW. Okey, baik. Itu cara kita meriwayatkan. Baik. Yang pertama telah kita sebutkan. Kalau kita habaq status itu pun, apakah kelebihan ataupun apakah yang memberi kesan kepada kita? Adakah dengan kita tahu dia sahih kita akan terus beramai malam ni? Tak juga. Ada orang yang nak beramai, tak ramai juga. Adakah dengan kita habaq dhaif dengan ni dhaif ni apa masuk dalam kitab ni? Tak juga. Para alim ulama dulu memasukkan kitab-kitab mereka itu kan hadis-hadis dhaif yang banyak juga. Misalan, Sahih Bukhari, Imam Bukhari yang tulis kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari kesemuanya adalah hadis-hadis sahih. Baik. Imam Bukhari juga yang sama memasukkan hadis-hadis dhaif di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Penulis yang sama, tapi pasal apa Imam Bukhari buat masuk juga hadis dhaif dalam kitab dia Adabul Mufrad? Kalaulah hadis dhaif ni tak boleh pakai terus, maka Imam Bukhari takkan buat masuk dalam kitab dia. Maka secara ringkasnya kita sebut pagi ni, hadis dhaif tidak ditolak 100% oleh para alim ulama. Sebab tu dalam pembahagian hadis terima ataupun tidak, dia ada dua pembahagian, maqbul ataupun mardud. Maqbul diterima, mardud itu ditolak. Perkataan mardud ditolak itu pada ilmu hadis bukan ditolak terus hadis tersebut. Maksud ditolak itu ialah ditolak daripada menggunakan penghujahan daripada hadis tersebut apabila pada beberapa keadaan. Maksudnya apa dia? Pada hadis dhaif tidak diterima pada penghujahan hadis tersebut dalam kita nak menggunakan hadis tersebut sebagai dalil. Lebih-lebih lagi, dalam hadis dhaif tidak boleh digunakan hujah pada bab akidah, tidak boleh digunakan hujah pada hukum hakam halal dan haram. Itu pun sebenarnya bukan ditolak secara total. Bahkan ada ulama-ulama fiqh kita yang menjadikan hadis-hadis dhaif ini sebagai penyokong pula, wakmai pula, memperbanyakkan dalil, menyokongkan pula di antaranya hadis-hadis yang lain. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad, Imam Hanafi kalau tak silap saya, qiyas dengan hadis dhaif, didahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Maksudnya apa dia? Kalau ada satu bab, satu masalah ni depa buat secara qiyas. Contohnya, kalau macam ni, qiyas dia sama macam hukum yang macam tu, maka sepatutnya kita boleh buat. Tetapi ada satu riwayat hadis dhaif mengatakan tak boleh buat lagu tu. Maka ashab Hanafi, orang para alim ulama mazhab Hanafi, mereka guna kaedah yang disusunkan siap-siap apa dia oleh para alim ulama mazhab mereka, iaitu apabila datang yang bertembung di antara qiyas dan mai juga hadis dhaif, maka perlu dipegang hadis dhaif lebih daripada qiyas dalam masalah tersebut. Bahkan dalam riwayat di antaranya Syekh Muhammad Awwamah, salah seorang ulama hadis yang mutaakhir ini, beliau menyenaraikan lebih daripada 10 ataupun 15 orang ulama hadis dulu yang dituduh mengatakan bahawasanya tidak menerima hadis dhaif dalam
kitab-kitab dan penulisan mereka. Bahkan beliau mendatangkan hujah kembali, buat mai pula kitab-kitab yang ulama-ulama ni tulis, yang memasukkan hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Maksudnya apa dia? Hadis dhaif ini kalau kita jumpa, kita sebut dah tadi adab-adab meriwayatkan dan sebagainya, adakah boleh beramal pada hadis dhaif itu? Boleh beramal. Ya, boleh beramal, tetapi tidak boleh dijadikan hujjah. Maksudnya apa dia? Hadis dhaif ni kita boleh guna pada fadailul a'mal, pada kelebihan-kelebihan beramal. Dalam guru kami Syekh Mahmud Said Mamduh rahimallahu hafizallahu taala, dalam kitab beliau menyenaraikan 15 keadaan yang kita boleh guna hadis dhaif ni. Di antaranya tarikh ataupun sirah, di antaranya targhib, di antaranya tarhib, di antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sejarah, di antaranya bab-bab kelebihan beramal, di antaranya banyaklah, ada 15 semua. Nak sebut satu-satu tu nanti kita akan cari masa yang sesuai. Tapi ini isu juga bangki dan juga semua hadirin nikmati Allah sekalian. Hadis ni kadang-kadang, tajuk hadis dhaif ni lah kadang-kadang yang menyebabkan kita ni kurang kefahaman, akhirnya kita membid'ahkan orang lain. Sebab tu dalam ulama-ulama dulu, ulama-ulama hadis dulu, tidak ada seorang pun yang mengatakan hadis dhaif ini tak boleh beramal. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawasanya hadis dhaif ni secara terang-terang dalam kitab Zahad, Azkar dan sebagainya, hadis dhaif ini boleh diamalkan dengan beberapa syarat. Di antaranya ialah dhaifnya itu tidak bersangatan teruk. Dhaifnya itu tidak bersangatan teruk. Sebab tu dhaif ni, kata Syekh Mahmud Said Mamduh guru kami, dia ada 3 peringkat. Yang pertama, dhaif yang hampir-hampir menjadi hasan. Dhaif yang hampir-hampir menjadi hasan. Maksudnya dalam kita mengaji hadis, dia ada peringkat dia. Peringkat hadis sahih, peringkat hadis hasan, peringkat hadis dhaif. Baik. Adakah hadis dhaif itu dia tetap dhaif? Tak. Hadis dhaif dia akan boleh naik martabat jadi hadis hasan apabila mai riwayat hadis-hadis yang lain. Misalnya, hadis ni tahap dia dhaif, ada hadis yang lain disebutkan oleh sahabat yang lain, lafaznya hampir sama, nak cerita benda yang sama, tetapi hadis yang ni tahap dia hasan. Maka disebabkan hadis yang kedua ni sifat dia hasan, dia membantu hadis yang dhaif tadi untuk naik kepada peringkat yang tinggi sikit, iaitu hasan li ghairi, iaitu dia asal dhaif tetapi dia menjadi nilai dia hasan disebabkan li ghairi, disebabkan hadis yang lain yang menyokong dia bagi naik jadi hasan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif yang tahap dia memang dhaif. Ni peringkat yang kedua. Hadis ni memang dhaif dah. Tak ada hadis-hadis yang membantu dia menyokong untuk naik tinggi lagi ataupun turun rendah lagi, tak ada. Dia memang status dhaif saja. Ada yang peringkat yang dhaif yang ketiga, iaitu dhaif yang bersangatan. Dhaif yang bersangatan ni lah yang tidak boleh diterima pakai langsung pada fadailul amal. Itu pun bukan secara mutlak. Ada lagi ulama-ulama yang membahaskan hadis yang sangat dhaif pun masih boleh dibahaskan, masih boleh diamalkan. Ala kulli hal, hadis itu dhaif ke, hadis itu hasan ke, hadis itu sahih ke, yang pertama, kita hadis itu kita memuliakan hadis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita mempertikaikan amalan-amalan disebabkan kerana kita hadis dhaif saja. Jangan. Sebab banyak lagi amalan-amalan ulama-ulama lain yang membenarkan hadis dhaif tersebut diterima pakai. Dan kalaulah ni bukan untuk bangki, untuk siapa-siapa lah kita pun, siapa-siapa pun macam saya sekalipun, saya tak tahu, saya duk pergi tanya Tok Guru mana-mana, saya kata ni Tok Guru hadis ni sahih ke? Katakanlah kita bukan bidang dia. Katakanlah Tok Guru tu pergi kata, oh sesungguhnya ada satu lagi hadis sahih yang menyokong hadis ini, iaitu dengan katanya
qala sekian, haddatsana anda sebut, kita pun buat main dengan perawi ni, kami yakin sahih. Tengok dia kata apa? Sebenarnya hak saya sebut tadi semua nama hadut market belakang. Nah, hak saya habaq tadi ni hak sebut nama imam sekian, Imam Abdul Rahman, Imam Pak Ngah, Imam tu Imam Muda, Imam ini, kita pun ngau nama imam kemah-kemah ni, Imam Pak Ngah ni tak bisa dengar belum siap ni. Kan? Kau cara ni sahih semua ni, kan? Kita pun cantik ustaz, yang ni betul sahih dah cara ni. Dia kata, kalau macam tu apa untung hang? Aku bohong hang pun hang percaya. Aku kata dhaif pun hang percaya. Aku kata sahih pun hang percaya. Apakah nilai kita di hadapan tersebut? Tak ada apa juga. Maka kita bukan ahli dia yang nak menilai sesuatu hadis itu sahih ataupun dhaif. Maka yang pertamanya, ya, kita berhak tanya, hadis ni sahih ke? Dhaif ke? Tapi kalau dhaif pun boleh beramal. Alhamdulillah boleh beramal, elok. Yang masalahnya ialah bila kita tahu dhaif. Dhaif pasal apa masuk dalam kitab ni? Ustaz-ustaz lah bukan reti, ustaz-ustaz lah bukan tahu, ustaz-ustaz lah tak ni, tulis kitab pandai. Betul nak tak mau hak lagu tu tak boleh. Jadi terima kasih Bang Ki, bila timbul soalan tu kita terang, orang lain pun pakat faham belakang. Jadi hadis sahih ke dhaif ke, yang ni kita cerita dalam bab fadailul amal, maka tidak ada masalah didatangi padanya hadis dhaif sekalipun, kerana dia boleh beramal pada hadis dhaif tersebut. Wallahu alam. Baik, sesiapa yang membacanya pada malam hari, maka pada pagi harinya nanti akan dipohonkan keampunan daripadanya oleh 70,000 para malaikat. Itu di antara kelebihan dia. Sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan ni pada malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat, akan dibinakan baginya sebuah mahligai dalam syurga. Ini di antara riwayat yang disebutkan Imam Tirmizi, Imam At-Tirmizi juga, dan Imam Ad-Darimi. Ketiga-tiga hadis ini didatangkan. Manakala surah Yasin pula adalah surah yang paling popular dan masyhur dalam kita ni. Orang Melayu Islam kita ni surah Yasin habis cerita. Buat rumah baca Yasin. Anak nak ambil perisa buh Yasin. Nak pergi Mekah buh Yasin. Nikah pula buh Yasin juga. Yasin saja kita ni. Buat apa buh Yasin? Pasal apa? Masyhur dah. Surah Yasin ni dalam hidup kita. Bahkan tambah umur tuan-tuan ni, Yasin tak ada depan mata pun kalau tu imam baca, ikut beruh gitu ya. Ingat dah dalam kepala ni, cerak dah duduk dalam kepala ni. Pasal apa? Daripada kecil kita duduk main surah Yasin. Maka Yasin ni, dia adalah surah daripada surah Al-Makkiyah juga. Ada 83 ayat dan surah yang ke-36 daripada turutan surah-surah Al-Quran. Maka dalam surah Yasin ni ada pencerahan berkenaan dengan usul aqidah dari kehebatan Al-Quran, dan diterangkan juga kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala, dan juga menjelaskan berkenaan dengan hari kebangkitan dan melihat kepada penciptaan alam yang terbentang luas ini. Ini di antara kelebihan dia, surah Yasin dengan surah Ad-Dukhan. Sebab tu pada hari Jumaat tuan-tuan, baca Quran ni dia duduk tangga nombor 2 selepas mana selawat pada Nabi SAW. Selawat Nabi lebih besar lagi pada hari Jumaat. Kecuali jenis surah-surah macam ni. Kecuali ada surah-surah yang mana Nabi sebut sunat baca pada hari Jumaat, maka nak bandingkan selawat dengan surah Quran tersebut, maka surah Quran tersebut lebih aula kita amalkan daripada selawat Nabi SAW. Contoh apa dia? Surah Yasin yang kita sebutkan tadi, surah Ad-Dukhan yang kita sebutkan tadi, surah Sajdah yang kita sebutkan, surah Insan yang kita sebutkan, surah Kahfi yang kita sebutkan. Itu di antara surah-surah yang Nabi habaq. Surah ni elok baca hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat baca surah-surah ni lebih mulia daripada selawat. Tapi kalau saja-saja nak baca Inna A'tayna, lebih baik selawat, kata alim ulama. Sebab hari Jumaat ni hari yang dimuliakan oleh para alim ulama untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata saja-saja tak ni apa, selawat kepada Nabi sallam. Kalau nak baca Quran, ambil pilih surah-surah yang mana disebutkan oleh Nabi sallam, khusus khas dibaca pada hari Jumaat kelak. Baik, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, hadis yang ke-12 iaitu bacaan ketika mendengar lawan azan. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu.
Daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah berkata, dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketika mendengar laungan azan dan dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna muhammadan abdur rasul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ha pula dah. Ini pun jadi masalah juga ni lagi. Yang mana kadang-kadang kita ni buat terlebih faham ni. Contoh macam baru ni lah timbul isu baca doa makan. Kita sebelum ni doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tahu ada seorang ustaz ni pergi habaq baca doa makan ini adalah bid'ah. Tahu parik terus. Kita duk baca puluh tahun dah. Ya ilaha illallah, aku duk buat kerja bid'ah masuk neraka apa aku ni. Dak. Sat tuan-tuan, jangan duk pi nampak semua benda hak ni bid'ah belaka. Nah, jangan. Apa masalahnya kita doa? Contohlah. Doa hak kita buat lepas sembahyang. Nak kata bid'ah tak? Ya Allah, bagilah anakku bahagia dan mudahkan jawab periksa UPSR. Takkan nak bang kita bid'ah? Takkan nak bang kita bid'ah? Oh, benda ni Nabi tak buat. Nabi tak pernah doa anak-anak dia masuk peluluh dalam periksa. Kalau tidak kan larilah kita daripada umum ayat yang suruh doa. Betul tak? Umum daripada ayat suruh doa. Fad'uni. Ataupun hadis-hadis yang lain menyebutkan Musa, siapa yang doa pada aku akan ijabahkan, aku akan jawab, aku akan bagi. Maka maksudnya apa dia? Doa makan tersebut kalau kata tak ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ni kalau kata tak ada, sebenarnya riwayat tu ada. Kalaulah kita kata tak ada pun, apa masalahnya kita minta berkat pada makan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatikan kepada kami apa yang engkau rezekikan kepada kami. Sekali kita akan jumpa doa makan. Ni hadis yang ke belakang ni, kita akan jumpa doa makan yang bukan Allah barik lana. Sekali kita akan jumpa pada hadis yang selepas daripada ni, kitab ni. Adakah kita mengatakan baca doa Allah berkena bid'ah? Ni hadis dalam kitab saya ni sebenarnya hak paling betul. Tuan-tuan amai ni masuk syurga. Takkan nak kata lagu tu? Tak boleh. Kita tak boleh mengatakan orang buat sana salah, hak kita saja betul. Tak boleh. Selagi mana dia ada asas, selagi mana dia ada dalil, selagi mana dia ada sandaran, silakan. Maka macam doa ni, macam-macam doa ni kita mengatakan bahawasanya, misalnya orang yang dengar azan baca doa ni, ustaz, kami duk baca doa lain. Kami duk baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah sampai habis. Ni mai ayat lagu ni lagu mana cerita ni semua ni boleh pakai kata dia pakai ni. Tunggu Ustaz, kita dengar habis. Maka salah satu doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita dengar azan, maka kita baca doa tadi ni. Dalam keterangan hadis yang muka surat 36, selain selawat pada Nabi SAW punca pada ampun dosa, ingat Nabi dalam kehidupan pun menjadi sebab kepada pengampunan dosa. Di antaranya ialah dengan ingat Nabi selepas mendengar azan. Maksud dia apa dia tuan-tuan? Lepas kita dengar azan, sunat selawat kepada Nabi SAW. Maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu pertama. Baik, kita tengok. Hadis ni menerangkan zikir yang dianjurkan untuk dibacakan lepas dengar azan, yang mana intipatinya memperbaharui tajdid kalimah syahadah kita, redha dengan hati yang terbuka berkenaan dengan keimanan kita pada Allah Ta'ala dan kenabian Nabi SAW, dan terima segala hukum hakam yang adalah Islam dan segala suruhan dan larangan dekat Islam sebagai pegangan hidup. Pengampunan dosa di sini maksud dia apa dia? Dosa-dosa kecil. Muka surat 36. Pengampunan dosa ini maksud dia adalah dosa-dosa kecil. Ini kerana hanya dosa-dosa kecil saja yang terampun dengan melakukan kebaikan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innal hasanata yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapuskan kejahatan ataupun dosa. Hapus jahat, hapus dosa ni apa dia? Hapus dosa-dosa kecil. Dosa besar kena taubat, dosa libat dengan orang kena minta maaf. Dosa duk berasa Ustaz, ya alhamdulillah mayang sah pertama saja, cara ni syurga. Dosa duk ingat lagu tu tuan-tuan. Dosa dengan orang tambah dengan anak bini tak minta maaf sampai kesut. Sampai kesut. Sampai kiamat Allah Ta'ala akan kira benda tu. Sama juga dengan orang. Sama juga dengan orang. Tak boleh. Zalim ke orang, hang tak minta maaf dengan dia,
hang tu seduk berasa lah serban ni kuat meleret sampai ke mana pun, tetap hang rasa hang baik lagu mana pun, tetap benda tu salah dan akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Baik. Maka manakala dosa-dosa besar pula memerlukan taubat yang nasuha dengan syarat yang tertentu agar ia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka di sini ada 3 benda yang kita boleh buat selepas daripada dengar azan. Yang pertama ialah kita selawat pada Nabi SAW. Macam saya sebut tadi, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu pertama. Sebab ada riwayat menyebutkan bahawasanya siapa yang selawat kepada aku setelah mana dengar azan, wajib bagi dia untuk syafaat aku pada hari kiamat. Maka orang yang selawat selepas dengar azan, dia berhak untuk dapat syafaat Nabi SAW pada akhir kelak. Sebab tu lepas azan jangan tinggal selawat pada Nabi SAW. Jangan tinggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian nak baca apa? Ya? Sama juga, selawat juga pada Nabi SAW. Maka lepas daripada azan, selawat dulu. Lepas selawat, baca ni, Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Bukan apa nama ni apa nama lepas ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini baca ayat ni. Ataupun kita kata baca zikir ni lepas la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Itu 2. Habis baca ni, nak sambung lagi, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasil al-fadilah, sampai habis. Jadi panjanglah sikit. Panjang sikit. Baik, kami tak mau baca. Paling-paling kurang selawat lah. Dah nak baca sikit lagi, tambah dengan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Berasa hari ni beriman sikit, tambah pula ni pula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Boleh 3-3, alhamdulillah. Ghufira lah. Apa dia kelebihan dia? Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita. Bukan nak teruk mana tuan-tuan baca doa ni 2 baris aja. Orang kita ni berkira. Jadi amal 3 benda tu, kalau kata boleh, insya-Allah syafaat dapat, Allah Ta'ala ampun dosa, segala benda. Bahkan Allah merabb hazihi da'wati tammah tu, doa tu bukan untuk kita, sepatah pun tak ada untuk kita. Doa tu sepatah pun tak ada untuk kita. Semua doa ke Nabi belakang. Sebab tu kalau kata kita ni orang yang dengan Nabi ni takkan kira tajuk bab-bab ni, takkan kira punya. Sebab apa? Ingatnya di antara kaedah menyebutkan, apabila seseorang itu suka kepada satu benda, banyak dia sebut pasal benda yang dia suka tu. Sebab tu salah satunya, bila kita suka ke Nabi, maka banyak benda yang kita akan sebut pasal Nabi. Sebab tu tuan-tuan tengok orang jemaah tabligh, mereka bercakap tajuk apa? Kebesaran Allah Ta'ala. Pasal yang tu yang ditanamkan daripada dulu. Maulana Ilyas dulu tanam benda tu, Maulana Zakaria tanam benda tu daripada dulu lagi. Kebesaran Allah, hinanya makhluk. Tu sebab tu depa dalam bayan, depa majlis bayan, depa duduk cerita tu. Tuan-tuan mulia, kebesaran Allah Ta'ala mulia, kita ni hina. Allah Ta'ala maha hebat, kita ni maha hina. Kita ni maha kurang, kita ni tuan-tuan mati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok di luar sana, semuanya hebatnya Allah. Apa yang ada pada kita, hinanya. Semua ayat Allah punya. Boh lagu terus. Nampak tak tuan? Itu yang ditanamkan. Sebab tu orang yang kasih kepada Nabi SAW, kena pergi tahun mana pun kena tentang Nabi. Kena pergi tahun mana semua kena tahu Nabi. Tuan-tuan berarti Allah sekalian, bayangkan sembahyang kita, kalau kita tak ikut Nabi SAW, siapa lagi yang kita nak ikut? Perhatikan bagaimana akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan berarti Allah sekalian, Nabi kalau duduk dalam keadaan ni macam ni, Nabi akan buat macam ni. Tuan-tuan berarti Allah sekalian, Nabi kalau bersama dengan, sebut Nabi. Kenapa? Dalam kepala dia hanya ada Nabi SAW. Sebab itu hari ni kita cuba tengok orang duk bersemang tajuk apa. Oh saya. Apa dia? Semang Wahabi. Kalau ada semang Wahabi, malah kepala otak tak Wahabi ya. Sama ada dia ni pun benci Wahabi, kadang-kadang dia pun tak tahu Wahabi tu apa. Ataupun Wahabi tu sendiri dia kerja duk bersalah kat kita, dia pun sendiri tak faham dia tu pegang lagu mana. Sebab tu la ifrat wala tafriq, jangan lebih dan jangan kurang. Hak ahli sunnah wal jamaah pun salah, kita kena tegur. Tuan. Ni wirid sampai tak tahuan hala ni.
duk berzikir sampai tak tahu nala, sampai tak tahu punca, ataupun kita kata duk pegang pegangan yang macam-macam ni, sedangkan kita katakan dia pun tak faham benda yang dia, itu perlu pada teguran. Minta maaf kadang-kadang, bukanlah kita nak kata tak semuanya betul dan tak semuanya salah. Kadang-kadang fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tak tahu, rujuk kepada orang-orang yang lebih tahu. Jangan kita terkesan dengan isu. Akhirnya bila main isu hari ni, tiap-tiap hari duduk dalam media sosial lepas share, kita kerja duk maki tok guru, kita kerja duk maki ustaz, kita kerja duk maki orang, kita kerja duk bersalah orang. Hak betul itu kita berasa kita saja. Itu kita tak mahu. Tuan-tuan nanti Allah sekalian, saya minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkesak bahasa. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-13. Hadis ni baru sungguh hadis 13 ni. Tuan-tuan jangan nombor saya ni saya tulis. Main pani dah hadis berapa ni? Hadis 11 berapa Ustaz? Jenuh ulang sampai kiamat tak habis kita hadis ni. Cantik-cantik. Allah Rabbi Assalam, insyaAllah nanti kita akan sambung pada bulan depan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min wassalatu wassalamu ala rasulillah min wa ala rabbana zidna ilma wa sa'alna fi rizqina wa barikna fi ma razaqtana wa ja'alna mahmudan fi qulubi ibadik wa azizan fi ayuni wa ja'alna wajhan fi dunya wal akhirati min al-muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasan al-fi'al wa ya mudam bil amthal ya qa'iman bila zawal lakal hamdu laka minna wa lakal syaraf ali wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada soalan no? Soalan daripada ni. Okey, saya dah ambil anak angkat lelaki dan perempuan dari berlainan mak bapak. Tapi dua-dua dah jadi anak susuan saya. Setakat mana batas dan aurat anak perempuan bila besar dengan suami saya dan anak susuan lelaki saya ni? Okey, baik. Dia macam ni. Anak angkat hukum dia sama dengan hukum orang luar pada asasnya. Tetapi bila kita dah menyusul, bukan kita lah menyusul dia. Bini kita lah menyusul dia tu. Bila bini kita dah menyusukan dia, tapi dengan syarat tempoh tu, dia ni 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah dia jadi anak susu bini kita, maka kita jadi pak susu, bini kita jadi mak susu. Adik dia yang tadi ni pun orang luar juga, mai duduk sekali juga dengan kita ni. Kita ambil 2 orang nak angkat, mak pak berbezalah mereka ni. Jadi bila kita menyusukan dua-dua mereka ni, secara automatik kita jadi pak susu, bini kita mak susu, dan depa ni dua jadi anak susuan kita, dan di antara depa tu jadi adik-beradik susu. Okey. Bila kes lagu tu, maka hukumnya ialah seperti anak sendiri. Yakni mereka di antara mereka ni boleh bersalam, tak payah pakai tudung. Mak ni pun tak payah pakai tudung dekat anak lelaki tadi ni, anak susuan tadi ni, tak payah. Hukum dia sama seperti anak juga. Cuma beza dia tang mana? Dia tak boleh terima reta faraid, itu saja. Hukum lain lebih kurang sama. Reta faraid dia tak boleh terima. Maksudnya apa dia? Mak pak ni, katakanlah mak pak ni tengok sakit. Aku ni duk berasa-berasa ni, kami 2 orang ni nak meninggal dah ni dalam setahun 2 ni. Cara Dr. Habak tu. Tapi hampa ni, hampa tak boleh terima kalau kata kami mati, boleh kat adik-beradik kami belakang. Maka hampa 2 orang ni kami nak buat macam mana? Kami hebah siap-siap. Tanah hak udung perdu nu saya bagi dekat hak sulung ni, hak lelaki ni. Tanah hak belakang nu saya bagi hak orang perempuan ni. Dua-dua ni saya bagi siap-siap. Hebah siap-siap. Itu tak apa. Jadi hukum dalam bab aurat, maka kedua-duanya tu jadi hukum serupa adik-beradik dah, hukum serupa anak-anak dah. Maka auratnya tu sama, iaitu apa dia? Di antara pusat dengan lutut. Jadi cumanya adab kita ni tak ada lah mak pak ni sampai jaga pusat sampai lutut saja. Maksudnya tutup yang mana yang kebiasaan ditutup di hadapan anak-anak ataupun adik-beradik ataupun kita katakan yang mahram. Ya. Bawah 2 tahun. Tak boleh dah, tak boleh dah. Pertama dia pergi ambil anak angkat umur 18 pula, dia pergi menyusu pula jam. Tu dia tak jadi dah. Dia kena 2 tahun ke bawah. Pangah gelak. Tengok pangah gelak. Jadi 2 tahun ke bawah tu bangki, ialah 2 tahun ke bawah dengan syarat 2 tahun ke bawah qamariyah, dan dengan syarat 5 kali susuan itu, iaitu 5 kali kenyang tu. Itu pun 5 kali kenyang tu pun dia ada perbahasan tu. Dia ada perbahasan. Adakah mesti kena 5 kali? Adakah kena kenyang tu betul-betul? Dah. Dia secara mudah dia macam ni. Biasanya kita bagi
Kita katakan sama ada melalui badan ataupun melalui botol ke melalui perah ke apa, ikut suka. Tapi dengan 5 kali ataupun kita katakan 5 kali bagi. Kenyang ni macam-macam cara. Dia minum-minum lena. Lepas tu dia sambung balik. Lepas tu kenyang dah lah tu. Kan? Lagi mana minum tu, lagi tu tak kenyang lagi. Ni lah. Jadi paling kurangnya itu kita katakan 5 kali kenyang dan 2 tahun ke bawah. Itu kebiasaan hukum nyusu. Cuma lah ni minta maaf bangki dan semua lah. Di belah KL tu dia jadi adat dah tau lah ni. Orang perempuan tak menikah. Lah ni jadi adat dah. Orang perempuan tak menikah, ambil ubat, ada susu, ambil anak angkat, nyusu anak angkat tersebut, umur 2 tahun ke bawah, bela anak tu sampai ke besar, dia tak menikah. Boleh tak boleh? Hukum boleh. Tapi bukanlah saya nak kata besar pi anak lelaki tu. Faham tak? Suasana tu jadi tak cantik. Kalau dia bela tu, kalau kata dia perempuan bela anak perempuan juga tak apa, boleh gagah. Kalau dia perempuan bela anak lelaki tu pula tengok dia baru umur 20 lebih, anak lelaki umur 2 tahun, dia baru 30 lebih, anak dah belas lah. Suasana tu jadi tak berapa nak cantik. Sebab tu hari ni minta maaf, dia ni adat tu dia ni duduk jadi dah di sana. Payah Ustaz, kami kahwin pun boleh jantan tak guna. Kita pun nak abak lagu mana? Kita nak abak kata pasal hampa menikah tu, hampa tak jumpa orang yang betul. Orang yang betul ni ada banyak belah Penang, Kedah ni ramai. Kan? Yang hampa dah pergi cari di sana tu orang yang tak kena. Cari 12 belah utara ni ramai. Hak bagus-bagus ni. Jadi adat lagu tu hukumnya boleh. Tapi takut suasana tu jadi tak cantik. Kehidupan dia dan sebagainya. Payah. Dia beza, ibu tunggal ni beza. Ibu tunggal ni pasal dia tahu juga dia ada pak. Ni anak lagu ni payahlah masalah. Nak jadi lagu tu. Ya, banyak trend tu lah ni berlaku. Bukan kita nak kata benar, hukum tak ada masalah. Tapi biar tu suasana tu. Macam mana budak tu lelaki dalam umur dia yang macam tu hidup dengan perempuan yang muda dengan ni, dia memanglah walaupun kita kata jaga daripada kecil, tapi bukan anak kita sendiri ni, macam-macam. Wallahu alam, saya pun tak. Ya, dia itu, ya memang itu ibu susuan, tetapi dijaga sat. Ibu susuan contohnya macam Nabi SAW disusukan oleh 2 orang, Halimatus Sa'diyah dengan Thuwaibah. Dua-dua orang ni disusukan dalam tempoh yang sat saja. Ya, sat je, bukan belah sampai besar. Dah dalam beberapa tempoh. Pasal apa orang Arab dulu hantar kepada ibu susuan? Yang pertama ialah dihantar kepada ibu susuan orang-orang kampung, yakni badan yang segar, badan yang kuat. Jadi susu yang hasil itu adalah hasil susu yang pure, elok. Ya. Sebab tu Nabi tak ada adik-beradik lahir. Maksudnya adik-beradik kandung ni tak ada. Tapi Nabi ada adik-beradik susuan. Nabi ada adik-beradik susuan. Maka hubungan adik-beradik Nabi ni dengan adik-beradik susuan ni samalah serupa adik-beradik juga. Sebab tu banyak kisah panjang lah kalau bab susuan ni. Ya, banyak panjang cerita lah benda-benda lagu ni. Jadi secara hukumnya macam kita katakan boleh, dan hukumnya sama macam adik-beradik kita kata tadi. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih banyak.